Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 ingin membentangkan tajuk kajian filem kami iaitu Sarjan Hassan yang terdiri daripada saya Nur Ismahani binti Muhammad Saidi bernama matrik C21A2368, Nur Anis binti Muhammad Asri C21B2351, Nur Ashikin binti Bangsa C21B2335, Hazlin Nur Sharfa Izzah binti Hamdan C21A1735, Lauren Nisah binti Lois C21A1773, Muhammad Aiman bin Awangti C22A0328, Lim Zwikir C22A0035, Chu Wen Liang C22A0506 dan Lord Shihru C22A0535. Isi kandungan ini terdiri daripada sinopsis, mesej dan pengajaran, analisis falsafah dan cara berfikir, falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara, konsep kesejahteraan, kesimpulan dan minit mesyuarat. Filem ini mengisahkan Sarjan Hassan dan Aziz yang terlibat di dalam misi kedabahan seorang pemuda yang berjati dalam bidang ketenteraan di Tanah Melayu. Hassan berumur 10 tahun dan menjadi anak yatim piatu setelah ayah dan ibu meninggal dunia. Seterusnya, Pak Lebay yang kasihan akan nasib Hassan telah menjadikan Hassan sebagai anak angkatnya. Aziz, anak Pak Lebay, cemburu dan benci Hassan kerana Aziz yang tidak suka Hassan tinggal serumah. Aziz menyertai askar Melayu tetapi Hassan dihalang oleh bapa angkatnya meninggalkannya untuk menjaga sawah dan sawah padi. Akibatnya penduduk kampung mengelar Hassan sebagai pengecut dan Hassan memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan menyertai askar Melayu. Hassan membuktikan dia mampu menjadi seorang askar yang bagus dan tidak lama kemudiannya dinaikkan pangkat menjadi korporal dan seterusnya ke pangkat sarjan. Bagi bahagian konflik pula, iaitu berlaku penjajahan daripada askar Jepun ke Tanah Melayu. Sarjan Hassan bersama-sama dengan platunnya berjaya mengawal laluan darat bagi mengekang kemarahan askar Jepun ke seluruh Tanah Melayu. Selepas itu, Hassan juga turut menyelamatkan Aziz yang tercedera dan dijadikan tawaan perang kerana persilapan taktikal yang dirancang oleh Aziz tanpa dipersetujui oleh Hassan yang bertindak sebagai ketua platunnya. Buang pula mengkhianati bangsanya sendiri dengan menjadi polis rahsia Jepun atau Kempeitai. Bagi bahagian klimaks pula, iaitu Sarjan Hassan bersama platunnya berjaya memusnahkan lori tahanan Kempeitai. Selepas itu, mereka telah menerima berita mengatakan peperangan sudah terakhir, di mana Jepun disahkan telah menyerah kalah kepada Perang Dunia Kedua. Hassan dan platunnya menyerang dan menawan kubu pertahanan Kempeitai di Jasin. Walaupun keadaan sudah menjadi aman semula, tetapi Buang berjaya larikan diri. Mujurlah Hassan berjaya bersemuka dengan Buang sebelum membunuhnya. Mesej dan pengajaran yang terdapat dalam filem Sarjan Hassan adalah kita perlulah berani dalam mempertarungkan nyawa daripada ancaman musuh. Keberanian Hassan adalah ketika diarahkan oleh ketua atasan untuk mengetuai pasukannya menyiasat bunyi tembakan yang didengar dari arah barat daya suatu kawasan hutan di Triang. Selepas 1 jam meninggalkan pangkalan, peninjau kumpulan roda mendengar bunyi pokok ditebang. Lantas, Hassan memerintahkan pasukannya merangkak ke hadapan dalam barisan menghala ke arah bunyi potongan pokok berkenaan. Seterusnya, kita perlulah memupuk rasa cinta akan bangsa dan negara. Walaupun Hassan pernah dicemooh, dihina dan dipersendahkan oleh orang kampung, rakan-rakan dan tidak ketinggalan Buan dan Aziz yang merupakan anak bapa angkatnya, namun seorang pemuda yang berhati wajar dan berpekerti mulia mengambil segala itu sebagai cabaran untuk memenuhi hasratnya menjadi seorang askar. Ini juga merupakan nilai yang terkandung di dalam filem Sarjan Hassan. Itu yang pertama, nilai patriotisme di mana sanggup berkorban demi negara. Setiap rakyat di negara ini mestilah mempunyai kerelaan melakukan dan menyerahkan sesuatu termasuklah nyawa sebagai tanda kebaktian kepada negara. Sebagai contoh, Hassan bertekad untuk pergi ke Port Dickson secara senyap untuk menyertai askar Melayu tanpa pengetahuan ayah angkatnya. Keadaan ini menunjukkan
menunjukkan sikap seseorang rakyat yang bertanggungjawab mempertahankan negara daripada serangan penceroboh yang boleh mengugat keamanan negara. Dan yang kedua ialah kasih sayang. Sebagai contoh, sewaktu kecil, Hasan telah kematian kedua ibu bapanya dan kurang mendapat kasih sayang daripada bapanya kerana kesusahan hidup. Oleh itu, Hasan dipelihara oleh majikan bapanya iaitu bapa kepada Aziz. Part lebat. Nama saya Nur Anis binti Muhammad Asri, nombor kad matrik C21B2351. Hari ini saya nak menerangkan tentang falsafah dan cara berfikir. 1. Aliran empirisme. Empirisme merupakan aliran falsafah yang berpendirian bahawa sumber bagi semua ilmu manusia adalah pengalaman indera. Seperti di dalam filem Sarjan Hasan, Hasan mengetahui bagaimana untuk menentang tentera Jepun kerana Hasan telah menyertai latihan ketenteraan di Port Dickson Negeri Sembilan. Yang kedua, aliran rasionalisme. Rasionalisme pula dipercayai akal adalah satu-satunya sumber ilmu yang diyakini kebenarannya. Seperti di dalam filem Sarjan Hasan, pasukan tentera yang diketuai oleh Kapten Holiday dari Singapura mempercayai Sarjan Hasan yang merupakan askar Melayu dapat sama-sama mengusir dan menjatuhkan kepimpinan Jepun yang telah menjajah tanah Melayu dengan kepandaian Sarjan Hasan tentang selok-belok di kampung halamannya. Yang ketiga adalah aliran skeptisisme. Aliran skeptisisme berpendirian bahawa ilmu dan maksud kebenaran hakiki dan mutlak adalah tidak wujud. Seperti di dalam filem Sarjan Hasan, Buang yang merupakan pengkhianat negara kerana tidak berfikir panjang sebab dan akibat yang akan datang. Dengan menjadi orang suruhan Jepun yang tidak memikirkan maruah anak bangsa Melayu dan tidak kasih kepada penduduk kampungnya sehinggakan penduduk kampung dikenakan hukuman pancung jika menyimpan alat radio di rumah. Seterusnya adalah falsafah dan cara berfikir. Pujian yang telah terdapat dalam filem ini adalah seorang yang berhati wajar dan berpekerti mulia. Contoh, walaupun Hasan telah dihina, dijemuk dan dipersendakan oleh orang kampung, rakan-rakan dan tidak ketinggalan Buang dan Aziz itu anak pak angkatnya. Namun, dia mengambil segala itu sebagai cabaran untuk memenuhi hasratnya menjadi seorang askar. Kedua adalah ketaatan dan kesetiaan bangsa. Contoh, dalam peperangan menentang tentera Jepun, Hasan bertindak sebagai wira yang tidak pernah tunduk dengan kekuatan tentera Jepun yang ramai jumlahnya. Semangat perjuangannya terus membakar sehingga dapat membebaskan orang-orang kampung daripada ancaman Jepun. Lebih-lebih lagi, menyelamatkan banyak mertuanya yang dijadualkan untuk dikenakan hukuman pancung di Melaka. Ini adalah tambahan bagi pujian di dalam cerita Sarjan Hasan. Pujiannya adalah dari segi lambang cinta askar Melayu terhadap tanah air. Contoh, Hasan yang sering dicaci dan disindir saudara serta rakan-rakannya tidak mudah mengalah dan tetap menyemai cita-cita untuk pertahankan negaranya. Karya ini juga menyentuh tentang isu pengkhianatan yang sentiasa relevan kerana ada yang sanggup menjadi duri dalam daging semata-mata demi kelangsungan hidup serta kepentingan diri. Sifat kepahlawanan dan kewibawaan watak dalam filem utama ini seharusnya menjadi inspirasi kepada kita semua. Seperti di dalam dialog, "Dengarlah wahai kawan-kawanku sekampung. Aku berharap tiada lagi manusia seperti ini di dalam tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merosakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita semua bangsa bersatu padulah hendaknya bangkit." Kritikan yang terdapat dalam filem ini adalah pemimpin yang mengkhianat bangsa Melayu. Contoh, Buang pula mengkhianati bangsanya sendiri dengan menjadi
polis rahsia Jepun atau Kampetai. Dia dilantik oleh Ketua Kampetai. Wang menggunakan kedudukannya untuk menangkap penduduk kampung yang menyimpan radio dan menjadi tali barut askar Jepun. Kedua adalah orang kampung yang bersikap sindir. Contoh, orang-orang kampung memanggil Hasan sebagai pengejut kerana Hasan tidak menjadi seperti Aziz yang menyertai regimen askar Melayu. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara Malaysia. Falsafah pendidikan iaitu melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, keterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Pendidikan kebangsaan yang terdapat dalam filem Sarjan Hasan ialah berakhlak mulia. Contohnya, Hasan ingin menyertai regimen askar Melayu tetapi dihalang berbuat demikian oleh ayah angkatnya yang menyuruhnya supaya menjaga sawah dan ladang. Namun, Hasan berdegil dan bertekad untuk pergi ke Port Dickson secara senyap untuk menyertai askar Melayu tanpa pengetahuan ayah angkatnya. Walaupun Hasan pergi tanpa keizinan ayah angkatnya, Hasan tetap menghormati dan bersikap baik terhadap ayah angkatnya. Yang kedua ialah sikap bertanggungjawab. Sebagai contoh, Sarjan Hasan dilantik untuk mengetuai pasukan rondaan yang mengandungi 9 anggota selepas menerima arahan daripada pegawai pemerintah. Satu daripada kisah keberaniannya tidak terdapat dalam buku sejarah ialah semasa diarahkan mengetuai pasukannya menyiasat bunyi tembakan yang didengar di arah barat dari suatu kawasan hutan di Teriang. Seterusnya ialah rukun negara. Rukun negara merupakan ideologi bagi negara Malaysia. Rukun negara tersebut telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. 5 prinsip rukun negara yang diwujudkan adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Prinsip rukun negara ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi perpaduan setiap kaum di negara ini. Tanpa perpaduan, negara akan lemah dan boleh mengakibatkan kedaulatan negara terjejas, berlakunya huru-hara, rusuhan, pergaduhan kaum, dan sebagainya. Rakyat Malaysia yang hebat merupakan rakyat yang berpegang teguh pada rukun negara. Prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan, dan dijadikan sebagai pegangan hidup akan mampu menjadi seseorang itu hebat, seterusnya memperkukuhkan lagi kedaulatan negara. Rukun negara yang boleh dikaitkan dalam filem ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama dijadikan pegangan utama dalam kalangan masyarakat kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang individu, bangsa dan negara. Dalam filem Sarjan Hasan ini, dapat kita lihat bahawa Sarjan Hasan seorang yang percaya kepada Tuhan kerana dia bersyukur mereka sudah bebas daripada jajahan Jepun. Bersyukur merupakan salah satu cara kita untuk berterima kasih kepada Sang Pencipta atas nikmat yang telah Dia berikan. Kita patut mencontohi watak Sarjan Hasan yang percaya kepada Tuhan kerana sikap seperti ini mampu menjadikan kita seseorang yang lebih berjaya dan sentiasa melakukan hal-hal yang sepatutnya. Selain itu, rukun negara yang boleh dikaitkan dalam filem ini juga adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat. Hal ini kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Prinsip ini menjadi ciri dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Masyarakat digalakkan untuk menerapkan lagi prinsip ini dalam diri masing-masing. Penghayatan terhadap prinsip tersebut mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu dalam membangun negara yang maju. Sesungguhnya, filem Sarjan Hasan menceritakan bagaimana seorang askar Melayu yang sangat mementingkan jati diri serta cintakan tanah air melebihi dirinya sendiri. Sarjan Hasan yang sering dicaci dan disindir oleh saudara serta rakan-rakannya tidak mudah mengalah dan tetap menyemai cita-cita untuk mempertahankan negaranya.
Filem ini juga menyentuh tentang isu pengkhianatan yang sentiasa relevan karena ada yang sanggup menjadi duri dalam daging, semata-mata demi kelangsungan hidup serta kepentingan diri. Sifat kepahlawanan dan kewibawaan watak utama dalam filem ini seharusnya menjadi inspirasi kepada kita semua. Ini adalah konsep sejarah. Konsep sejarah ialah kesejahteraan diri akan membawa kepada kesejahteraan sejagat. Kesejahteraan harus mula diterapkan dari awal memberi pendidikan seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Diri yang sejahtera adalah seimbang dari semua sudut, dalaman maupun luaran. Menurut Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak di dalam buku esei on sejahtera, kesejahteraan bagi kesejahteraan dapat diimbangi. Ramuan bagi kesejahteraan tersebut ialah budaya, etika, emosi, ekonomi dan sosial. Proses untuk mengimbangi ramuan kesejahteraan ini adalah satu proses yang berterusan dan perlu dipupuk melalui pendidikan dari awal. Konsep sejarah ini terdapat nilai etika dalam filem Sarjan Hassan, iaitu nilai etika yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dalam filem Sarjan Hassan ialah taat kepada kedua ibu bapa. Hal ini kerana kita dituntut agar berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan tuntutan tersebut adalah suatu kewajipan yang perlu ditunaikan. Kita diperintahkan untuk sentiasa melakukan kebaikan, berlemah lembut, berbudi bahasa dan bersopan santun terhadap mereka. Sebagai contohnya, Hasan seorang yang sentiasa menghormati ayah angkatnya iaitu Pak Lebay. Hasan selalu mendengar nasihat dan membantu ayah angkatnya untuk menjaga sawah dan ladang. Kisah Sarjan Hassan yang dapat kita simpulkan adalah penerbitan filem Sarjan Hassan yang berinspirasikan sejarah seorang askar Melayu adalah satu usaha yang amat baik walaupun ada kekurangannya. Bahkan sambungan kisah-kisah perjuangan beliau wajar difilmkan pada masa akan datang. Penerbitan filem ini banyak membuka mata terutamanya rakyat Malaysia. Kisah cerita yang ditanyakan ini memberikan banyak pengajaran dan nilai-nilai moral yang dapat kita lihat dalam filem tersebut. Kisah Sarjan Hassan ini menceritakan bagaimana seorang askar Melayu yang sangat mementingkan jati diri serta cintakan tanah air melebihi dirinya. Sarjan Hassan yang sering dicaci dan disindir saudara serta rakan-rakannya tidak mudah mengalah dan tetap menyemai cita-cita untuk mempertahankan negaranya. Karya ini juga menyentuh tentang isu pengkhianatan yang sentiasa relevan kerana ada yang sanggup menjadi duri dalam daging semata-mata demi kelangsungan hidup serta kepentingan diri. Sifat kepahlawanan dan kewibawaan watak utama filem ini seharusnya menjadi inspirasi kepada kita semua. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mengikut contoh sebagaimana yang ingin disampaikan mesej oleh P. Ramlee, iaitu pengarah filem Sarjan Hassan ini. Kita seharusnya berani mempertahankan negara daripada ancaman musuh sebagaimana Sarjan Hassan berani menempuh apa jua rintangan daripada musuhnya demi mempertahankan negara Malaysia. Oleh itu, kita dapat lihat di sini bahawasanya filem Sarjan Hassan ini juga telah membuka mata kepada kita semua bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah jika tidak ada sebuah pengorbanan yang cukup kuat. Sekian, terima kasih.